الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, kata dia, annal musyrikin qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, unsub lana rabbak. فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أو كما قال. Hadis rawahu Ahmad. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia kata pernah terjadi satu ketika pada zaman Nabi SAW, golongan musyrikin ni depa mai jumpa Nabi. Bila depa jumpa Nabi, depa nak tahu tentang Islam, depa nak tahu tentang Allah, tentang Tuhan yang Nabi SAW duk ajak untuk nak sembah Tuhan ni. Depa kata kepada Nabi SAW, depa kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, cuba hang cerita dekat kami yang dikatakan nasab keturunan Allah Ta'ala. Sebab mereka duk sangka Tuhan, yakni Allah Ta'ala ni, macam mana Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Dia ada Tuhan bapa, dia ada Tuhan anak, dia ada mak, dia ada pak. Mereka duk ingat macam tu. Jadi mereka pun bila jumpa Nabi SAW, yang mereka tahu Nabi duk ajak mai sembah Allah, mai sembah Allah, dia terus tanya kepada Nabi SAW. Dia kata, unsub lana rabbak. Muhammad, tolong cerita kat kami Zat, yang kata nasab keturunan Tuhan kamu ni macam mana. Nabi SAW di saat itu Nabi pun tak boleh nak cerita. Nabi tak boleh nak gambarkan apa yang ditanya oleh mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala di waktu tu Tuhan menurunkan ayat dalam surah Al-Ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Muhammad, kalau dia bertanya tentang aku, katakan kepada mereka yang dia ini, yakni Allah Subhanahu wa taala ahad. Tuhan ni maknanya dia yang Maha Esa. Dia tunggal. Dia tidak ada setara dengan dia. Dia tidak ada kawan-kawan. Dia tak ada adik-beradik, dia tak ada mak ayah. Dan katakan juga kepada mereka, wahai Muhammad, Allahus Samad, yakni Allah Ta'ala lah Tuhan yang semuanya pekat bergantung kepada Allah Ta'ala. Samad ni makna dia, kita duk bergantung. Kita minta kepada dia, dan dia di antara sifat dan juga nama Allah Ta'ala yang tidak pernah ada perasaan ataupun tak ada kepada dia sifat jemu untuk dia nak bagi kepada siapa-siapa yang minta pertolongan ataupun minta hajat kepada dia. Kemudian Nabi SAW dia baca lagi ayat ni, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala ini dia tidak beranak,
yalid makna dia Tuhan ni dia tak ada anak. Walam yulad, dan dia juga tidak diperanakkan. Dia bertanya apa keturunan Tuhan, maka Allah Ta'ala sendiri jawab. Tuhan kata tak, aku tak ada anak dan aku pun tak ada pak, aku tak ada mak. Tuhan tidak beranak dan Tuhan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut bahawasanya tidak ada pun yang sekufu. Sekufu ni makna apa? Setara. Jangan hampa duk sangka aku ni macam manusia, jangan hampa duk sangka aku ni macam makhluk yang ketika mana wujudnya aku ini perlu ada induk dia, perlu ada mak, perlu ada ayah untuk nak jadi aku. Dah, aku tak sama macam tu. Dan aku tak sama pun dengan mana-mana makhluk. Kalau kita kata tak ada mak, tak ada ayah, kita kata Nabi Adam dulu pun tak ada mak, tak ada ayah. Hawa dulu juga tidak ada mak, tidak ada ayah. Nabi Allah Isa alaihi salam juga tidak ada ayah. Adakah tidak ada ayah tu sama macam mana Nabi Adam, sama macam mana Hawa, sama macam mana yang dikatakan Isa? Tak, Tuhan habaq clear dekat kita. Tuhan kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kata Allah Taala ni tak ada pun yang sama dengan dia. Tak ada sekufu dengan dia. Maknanya dia tidak sama dengan makhluk. Allah tetap Allah, iaitulah Tuhan kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang inilah di antara intipati kepada pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ni ataupun hadis ni dia nak cerita tentang surah Al-Ikhlas yang menggambarkan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala Maha Suci daripada semua sifat kelemahan. Allah Ta'ala ni suci daripada sifat yang sama macam makhluk. Hatta kalau kita bagi kesempurnaan, kita letak Tuhan sempurna sekalipun, Tuhan tu lebih sempurna daripada apa yang kita gambarkan. Pasal apa? Pasal tak sama dengan apa yang kita gambarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik wa syatamani wa lam yakul lahu dzalik, amma takdzibuhu wa iyaya an yaqul inni lan u'idahu kama bada'tuh, wa amma syatmuhu wa iyaya an yaqula ittakhadhallahu walada wa ana as-samadu alladhi lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad, atau kama qala. Hadis sahih rawahu al-Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Tuhan kata kadzdzabani ibnu Adam. Tuhan kata ramai di kalangan anak-anak Adam ni yang mula kadzdzabani, duk berbohong ke atas aku. Ramai anak Adam yang ini duk sangka buruk kepada aku. Dan ramai orang anak-anak Adam pada hari ini duk mencaci aku, kata Allah Ta'ala. Walam yakul lahu dzalik, sedangkan benda tu tak sepatutnya buat kepada aku, Tuhan kata. Tuan-tuan, hadis Qudusi ni maksud dia serupa nak cerita macam Tuhan ni dia merasa hati dengan kita. Dia macam tu lebih kurang. Dia bila tengok apa yang dia buat kepada Nabi Adam, apa yang dia buat kepada anak Adam, dia bagi macam-macam dekat kita. Tapi dalam waktu yang sama ni kita seolah-olah duk dusta dia, kita duk caci dia, kita duk maki dia. Dia maksud dia macam tu. Dan Tuhan kata wasyatamani walam yakul lahu dzalik. Yang kata anak Adam ni, depa ni rajin duduk maki aku, depa rajin duk cerca aku, sedangkan benda tu tak sepatutnya depa buat kat aku. Tuhan kata macam tu. Amma takdzibuhu iyaya, kata Allah Ta'ala, adapun yang kata depa duk dusta aku ni macam mana, an yaqula inni lan u'idahu kama bada'tuh. Depa kata bahawasanya aku ni tak boleh nak membangkitkan semula orang-orang yang sudah mati seperti mana aku melahirkan mereka. Dia kata macam tu. Apa maksud dia, tuan-tuan? Ada golongan yang kata apa? Bila kita mati ni selesai.
Tak ada dah hari kebangkitan, tak ada dah hari hitung amal, tak ada dah hari untuk kita nak berdiri di padang mahsyar, tak ada dah hari kita nak berjalan atas titian sirat, tak ada dah. Ada orang yang berpahaman macam tu. Dia kata bila mati ni mati sekali aja, lepas tu tak hidup dah. Nak hidup atas dunia ni hidup. Nak buat apa pun atas dunia ni lah kita buat. Nanti bila kita mati tak ada nak hidup ada, tak ada kehidupan yang lain dah. Yang tu makna dia mereka berbohong ke atas aku, kata Tuhan. Sedangkan Allah Ta'ala menjadikan kehidupan atas dunia, lepas tu dia mematikan kita, lepas tu dia menghidupkan semula kita untuk apa? Untuk dihitung segala amal-amal yang kita buat atas dunia. Untuk nak balas, siapa yang buat benda baik akan dibalas dengan kebaikan, siapa yang buat benda jahat akan dibalas dengan kejahatan. Dan Tuhan jadikan syurga dan neraka. Dan semua kita akan hidup di dalam syurga, di dalam neraka, hidup sampai bila-bila. Maknanya ada kehidupan selepas daripada kematian. Tapi ada orang yang dusta, maksud dia apa? Dia kata Allah Ta'ala ni bagi kita hidup aja. Bila kita mati ni, tak ada kehidupan selepas daripada tu. Maknanya kita telah berbohong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa amma syatmuhu wa iyaya. Dan Tuhan kata, adapun mereka yang duk mencaci aku, mereka duk hina aku, mereka duduk redik aku, mereka duk macam-macam menghina aku dan sebagainya, adalah golongan ayyaqula, yang golongan ni dia pergi kata apa? Ittakhadallahu walada. Mereka pergi kata Allah Ta'ala ni ada anak. Wa ana samadul ladzi lam alid wa lam ulad. Tuhan kata apa? Sedangkan aku ni, aku tak pernah beranak, aku tidak pernah ada anak, dan aku tidak diperanakkan. Maknanya aku ni tak ada langsung bini, aku tak ada anak, aku tak ada pak, aku tak ada mak. Tapi pasal apa dia duk sangka macam tu? Sangkaan mereka yang macam tu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka tu telah mencaci maki aku. Walam yakul li kufuwan ahad. Dan Tuhan kata apa? Aku tidak ada sesiapa pun yang boleh menandingi dan sama dengan aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan, kita orang Islam, kita pegang syahadah, kita pegang akidah kita betul-betul. Kita tak mau jadi manusia yang mengkufukan, yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak mau. Dalam hadis yang lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yazalu an-nasu yatasaaluna hatta yuqal hadha khalaqallahu al-khalq faman khalaqallah, fa idza qalu dhalika faqulu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, summal yadful an yasarihi thalatha wal yasta'idh minasy syaitanir rajim, atau kama qala, hadis rawahu Abu Daud. Abu Hurairah kata, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana ada orang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala. Bila depa tanya Nabi, dalam pemikiran mereka yang mereka duk faham tu apa? Mereka duk kata Allah Ta'ala ini khalaqallahul khalq. Allah Ta'ala ni buat makhluk. Betul mereka percaya. Mereka kata yang kata Tuhan, dia buat makhluk, dia buat semua benda atas dunia ni. Allah Ta'ala yang buat. Tuhan buat bumi ni, Tuhan buat langit, Tuhan buat matahari, Tuhan buat bulan, Tuhan buat semuanya. Betul Tuhan buat. Mereka percaya. Faman khalaqallah, yang dia tanya ni, kalau Tuhan buat semua ni, siapa buat Tuhan? Pula. Tuan nampak lah, tentang benda ni. Bukan dekat orang bukan Islam, orang Islam sendiri pun ada kadang-kadang dia main pemikiran macam tu. Dia kata saja nak tanya, dia kata setiap benda ni mesti ada pencipta, kita kata betul ya. Allah Ta'ala buat langit, Tuhan buat bumi apa semua, kita kata betul. Lah ni nak tanya siapa buat Tuhan? Kalau kita tuan-tuan sekalian pakai ambil kitab ni katuk kepala dia, tak mau karut dia ni, orang topi mengaji, hampir mengaji kot mana dia bertanya lagu tu. Dia tak duduk mengaji banyak-banyak, dia tak nak tanya dia lah, Tuhan dia buat semua betul lah, ni Tuhan siapa buat?
Dia guna logik akal, tuan-tuan sekalian. Benda logik akal ni kadang-kadang dia bukan boleh jangkau benda-benda yang memerlukan kepada pandangan iman. Ni iman. Kita kenal Tuhan macam mana? Melalui iman. Kita percaya kata Tuhan tu ada macam mana? Melalui iman, tuan-tuan sekalian. Jadi kita duk pi jangkau pula, duk pi cerita pula, duk pi tanya pula, duk pi cari pula, yang duk pi prosah pula untuk nak tahu siapa buat Tuhan ni. Dia bukan cerita iman nak tu. Hak tu cerita nak merosakkan iman. Dia macam tu. Maka Nabi SAW bila dengar macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada Nabi, fa idza qalu, bila depa kata macam tu, faqulu, sebutkan kepada mereka, wahai Muhammad, Allahu Ahad, Tuhan tu asa. Allahu Samad, Tuhan tu adalah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Tuhan tu dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah Ta'ala ini tidak ada sekufu bagi dia, tak ada sama tara bagi dia. Kemudian kata Nabi SAW, summal yadful an yasarihi thalatha. Kalau otak kita ada duk fikir benda macam tu, Nabi ajak kita macam mana? Ludah sebelah kiri 3 kali. Faham tuan sekalian? Kita kadang-kadang kita duk fikir juga, betul juga tu depa duk kata di kedai makan tadi ni, depa kata Tuhan ni siapa buat? Dia demai-demai macam tu. Nabi ajak kita kalau duk mai benda-benda fikir yang tentang Tuhan ni yang tak ada faedah apa, yang boleh merosakkan iman kita, yang boleh menjerumuskan kita ke lembah kesyirikan pada Allah. Nabi kata kalau macam tu, yang pertama sekali buang daripada otak kita ni, jangan duk fikir. Satu. Yang kedua, Nabi kata summal yadful an yasarih, kemudian hang ludah sebelah kiri 3 kali. Wal yasta'idz minasyaitanir rajim, kemudian hang sebutlah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Makna dia, syaitan dia dah mula kacau otak kita dah. Kalau kita duk gagah duk fikir, kalau kita duk gagah duk cari juga tuan-tuan sekalian, kita jadi Tuhan pula lepas tu. Kan, duk fikir tentang Tuhan ni siapa beranak, Tuhan ni adik-beradik dia duk tang mana, Tuhan ni dia duk fikir, lain kali dia jadi Tuhan. Jadi Tuhan pakai jalan tak pakai kasut lah lepas tu. Kita tak mau macam tu. Sebab ada orang duk fikir ni, depa duk kaji Tuhan, duk kaji tuan-tuan sekalian. Benda ni tak boleh kaji. Benda ni hang beriman kepada Allah dan hang mensucikan dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ikhlas itu jelas. Tuhan kata Tuhan itu adalah As-Samad. Tuhan kata lam yalid wa lam yulad. Tuhan kata wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hang pegang tang tu betul-betul. Tapi kalau hang duk rongkai cari, sampailah kepada hang tak mampu nak fikir lagi, hang mula dak cari benda-benda yang boleh mensyirikkan Allah. Mula dia nak kata Tuhan ni ada mak, Tuhan ni beranak tang mana, Tuhan ni kacau lah macam tu. Bila jadi macam tu tuan-tuan sekalian, dia boleh rosak pemikiran kita, bukan hanya akidah kita. Pasal itu Nabi ajak kepada kita. Nabi kata kena kat siap-siap. Nabi kata bila duk fikir benda-benda yang tak sepatutnya, summal yadful an yasarih, ludah 3 kali belah kiri. Dan sebelum nak ludah, pastikan tak ada orang tu. Ludah di kepala orang lacak. Kemudian wal yasta'idz minasyaitanir rajim. Kemudian hang sebutlah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebut yang tu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Karut dah ni, syaitan dah mula duk kacau dah ni. Tuan-tuan, kita hari ni manusia banyak jiwa kacau lah ni. Kan? Banyak jiwa kacau. Dia nak mengaji petang ni pun dia duk tengok ustaz ni duk kata kat ustaz tu, dia nak pergi mengaji tang tu pun dia tengok ustaz ni duk kata kat kawan ni, dia nak pergi mengaji, dia tak tahu nak pergi tang mana lah kali dia pun duduk bawah pokok gorah pegang tasbih, duk tasbih seorang-seorang. Dia mula nak kacau lah tu. Duk tasbih dia duk nampak burung lagu duk menyembang dengan dia ke apa, dia nampak macam tu betul burung pula kata cantik, hang boleh jadi apa nama Tuhan dah ni, pasal hang dah sampai makam yang sebenarnya pula. Yang ni bukan cerita Siddhartha Gautama Buddha. Bukan cerita yang tu, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab dia nak lari ni daripada duk serabut, tak mau dia nak lari, dia nak cari ketenangan, dia nak mencari Tuhan apa semua ni. Syaitan nanti akan kacau dia. Syaitan main dalam kepala otak dia apa semua ni, syaitan duduk meracuni dia. Syaitan kata hang ni orang bagui, hang tak sepatutnya berkawan dengan depa hak pi ke surau ni, depa ni semua ni kira karut ni, depa bukan kenal Tuhan sangat pun. Hang sebetulnya yang kenal Tuhan ni. Hang duduk macam ni betul dah, dia kata.
Lepas tu mula semayang apa pun tak mau tuan-tuan sekalian, mula duk berzikir hak pelik-pelik ni, mula tak berkawan dengan orang, lain-lain kali tuan-tuan sekalian pakat jadi Tuhan habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala yu'dhini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dahru biyadil amru aqallibu al-lail wan nahar atau kama qala. Hadis sahih rawahu al-Bukhari. Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudusi, Tuhan kata yu'dhini ibnu Adam, Tuhan kata aku ni selalu disakiti oleh anak-anak Adam. Tuhan kata sakiti macam mana? Yasubbu dahra wa ana dahru, antara dia kita ni rajin duduk mempersalahkan waktu. Maknanya kita mempersalahkan dan memperburuk-burukkan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cipta. Kita duk pergi kata ni masa ni Allah yang masa cepat sangat sampai tak dan nak buat apa ni pun, yang masa pun karut betul. Duk marah masa, duk marah waktu. Tuan-tuan, kita marah waktu sebenarnya tu Allah Subhanahu wa taala dia berasa. Pasal apa? Pasal waktu tu aku buat. Macam kita marah anak seseorang lah, kita duk marah kata hang ni cukup tak guna, muka hang ni cukup tak elok, hang ni macam ni. Kita duk marah ni, pak dia duk dengar. Bila pak dia duk dengar, pak dia berasa serobangan marah dia. Pasal apa? Pasal anak tu mai daripada dia. Sebab tu Tuhan kata yu'dhini ibnu Adam. Yang kata anak Adam ni, depa rajin duk caci aku, depa rajin duk bagi sakit hati aku. Yang kata Tuhan kata ni. Hujan sikit tuan-tuan sekalian, mula duk salah ke hujan. Kita malam tu nak pi kita mengaji, hujan turun lebat, yang hujan pun celah ni lah, tadi duk tengok cerak. Dia pergi kat tu pula. Duk bersalah ke hujan. Bila hujan tak turun pun salah juga, yang matahari ni pun dia pancang panas sangat tuan-tuan. Duk salah makhluk macam tu, maknanya hang menyalahkan Al-Khaliq. Siapa dia? Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Pasal itulah kita redha dengan apa yang Allah Taala jadikan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala biyadil amr, semuanya itu berada dalam genggaman aku. Tuhan kata aku buat masa, aku buat hujan, aku buat cuaca, aku buat kecelakaan, aku buat insiden, aku buat macam-macam. Semua ni pasal apa? Pasal benda ni semua berada dalam genggaman aku. Aku duk atok siap dah. Jangan hampa tak puas hati sudah apa yang aku bagi dekat hamba ni. Segala sunnatullah, segala pergerakan siang dan malam, semua aku yang buat kepada hampa ni. Jangan hampa duk petikai, jangan hampa duk tak puas hati. Hampa tak puas hati sebenarnya bukan tak puas hati kepada apa yang aku buat, tapi hampa seolah-olah tak puas hati kepada aku yang membuat benda tu. Uqallibul laila wan nahar, aku juga menukarkan siang dan malam. Semua ni tuan-tuan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita baru duk mencangkui kok bendang apa semua, tengok-tengok orang azan dah. Kata yang pok-pok ni, dia pergi tu. Amboi, kata dan dah dulu baru nak cangkui, baru sekali korek. Kata ni azan dah, tak dan apa ni. Jangan tuan-tuan sekalian. Tuhan yang buat semua tu. Kalau kepada benda yang Allah Ta'ala jadikan macam ni pun Tuhan tak bagi hina, boleh kata kita duk pergi hina orang? Ada satu orang telinga capang, kita kata tu mek capang mai lah, lebih buruk tu pula. Capik ke apa ke, dia dilahirkan dalam keadaan capik ke sikit kaki dia apa semua, kita kata tu dia tu capik. Hang laju lah sikit, capik tu bagi sedih lagi. Tuan-tuan, jangan, benda ni Tuhan buat. Betul tak betul? Tuan-tuan tengok macam mana Allah Ta'ala ajak kita ni. Tuhan nak suruh apa? Jangan duk kacau orang. Apa kejadian yang Allah Ta'ala bagi, jangan duk kacau orang. Melainkan kita tengok pada diri kita sendiri. Hak mana tak elok kat diri kita, kita bagi elok. Hak mana dah elok, alhamdulillah, istiqamah, bagi lagi elok. Tuhan nak tengok, suruh tengok keburukan kita, bukan tengok keburukan orang.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, dengan hadis-hadis yang kita baca tadi ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada melakukan kesyirikan kepada Allah dan daripada melakukan buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan tak sama macam mana yang kita sangka. Tuhan sentiasa buat yang terbaik untuk makhluk dia. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita buka kitab tafsir Nurul Ihsan. Kita duduk dalam muka surat 123. 100, betul ya? 123. Baris yang ke-8 daripada atas. Kita masuk malam ni, insya-Allah kita akan masuk dalam ayat ataupun dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-79. Ayat yang ke-79. Malam ni tuan-tuan, kita nak tengok macam mana proses pengangkatan manusia yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih di kalangan manusia untuk menjadi nabi. Macam mana nak jadi nabi ni tuan-tuan sekalian ni? Dia bukan boleh terus claim diri jadi nabi terus. Kita hari ni kira nak jadi nabi ya. Pergi umrah buang 2 minggu, balik-balik mai lagu duk mengucap nabi pula. Tak mau macam tu. Ada jenis macam tu. Tak tahulah dia dapat tang mana, tak tahulah. Dulu waktu pergi umrah, dulu pergi haji apa semua ni, dia duk kata kalau pergi sana, kalau lah jumpa toyol ke apa, beli balik baik. Cari toyol pula tang tu. Dia balik-balik mai, orang kata toyol tak ada, dah nampak hang lah toyol. Kan? Allah, macam-macam. Tak tahulah cerita karut-karut ni, kita pun tak tahu. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwah summa yaqula lin-nas. Ayat tu, mula tang tu. Apa maksud dia tuan-tuan? Ma kana li bashar. Allah Ta'ala kata, tidak sayogianya, tak sepatutnya. Sayogia tu maksud tak sepatutnya. Bagi seseorang manusia itu, manusia ni bashar. Bashar ni makna dia manusia. An yu'tiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwah summa yaqula linnas. Tidak sayogianya bagi seorang manusia itu bahawa memberikan akan dia oleh Allah Ta'ala akan kitab dan hikmah yang faham syariat. Dan jadi nabi kemudian daripada berkata ia bagi manusia, kunu ibadali, hendaklah jadi kamu itu hamba bagi aku. Tu ayat ni apa tuan-tuan? Allah Ta'ala nak abang kat kita, jangan kita duk jadi pok-pok yang sombong dengan kelebihan yang Tuhan bagi. Dan ayat ni dituju khas kepada para nabi. Sebelum nabi tu diangkat menjadi nabi oleh Allah Ta'ala, Tuhan pesan siap-siap dekat nabi ni. Tuhan kata apa? Tuhan kata, benda yang aku datangkan kepada hampa, aku bagi ke hampa kitab, aku bagi ke hampa cerdik, aku bagi ke hampa darjat nubuwah. Jangan pula hampa pi kata ke orang pula, hampa kata kunu ibadalli, hendaklah hampa sembah aku. Sepatutnya hampa kata sembah Allah, hampa pula pi kata sembah aku pula. Pasal duk rasa bangga, pasal duk rasa hebat, pasal duk rasa ada keistimewaan bila Tuhan bagi dengan kitab, Tuhan bagi dengan cerdik, Tuhan bagi dengan darjat nabi. Tuan-tuan, jadi nabi ni bukan jadi manusia biasa. Dan benda ni juga perlu kita sebagai manusia pun kita ambil faham. Apa maksud dia? Kalau Tuhan bagi kita cerdik, Tuhan bagi kita akal, daripada sekolah rendah nampak potensi kita ni, daripada darjah 1 mengaji dapat nombor 1, darjah 2 nombor 1, sampailah darjah 6 dapat nombor 1, lepas tu boleh pergi ke sekolah asrama penuh, di sekolah tu pun kerja duk skor apa semua ni, tu dapat SPM bagus, lepas tu pergi universiti pula, lepas tu keluar boleh kerja bagus apa semua, dia mula duk rasa bangga lah. Tuhan tak bagi macam tu. Sebab apa? Sebab semua benda ni aku bagi, Tuhan kata. Tuhan kata, makana li bashar, tak sepatutnya bagi satu orang manusia tu, bila Allah Ta'ala buat mai kepada dia hikmah, Tuhan bagi cerdik kepada dia, balik-balik kampung lagu duk sembang pandai pula dengan orang. Jangan, tuan sekalian. Walaupun hang ada PhD ke, walaupun hang ada sijil sampai menggunung tinggi ke, walaupun hang ni jadi orang besar dalam mana-mana tempat ke, orang menjadi tempat rujuk mereka apa semua ni, jangan duk sombong. Tuhan kata,
Sombong tu bukan takat dia duk berasa bangga, sampailah kepada satu tahap dia duk berasa dia lebih daripada orang lain. Bila duk berasa lebih daripada orang lain, dia sudah sampai kepada tahap apa? Tahap dia berasa diri dia sebagai Tuhan, pasal dia rasa lebih. Orang duk main sembang dengan dia pun, dia lagu duk sembang sebelah mata dengan dia ya. Dia kata buat macam ni, kami buat lama dah jenis macam ni. Dia kata semua tu benda lama, dia tak main aku nak cerita lagu tu. Apa saja orang duk pi habaq kepada dia, dia duk kepak kawan tu, dia duk jatuh kawan tu, dia duk perendahkan kawan tu. Jangan. Agama tak bagi. Dan benda ni tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala tegur kepada para nabi. Dan tuan-tuan sekalian, apa lagi dia kata di sini? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, min dunillah, lain daripada lain Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia apa? Jangan bila aku bagi ke hampa jawatan Nabi, aku bagi kepada hampa kitab, aku bagi kepada hikmah ni, hampa jangan pula duk suruh orang sembah hamba. Benda ni bukan satu kemuliaan, tetapi benda ni satu taklif, satu bebanan. Boleh faham tuan sekalian? Pasal apa sebut macam ni tuan-tuan? Benda ni berlaku ni sebelum zaman Nabi SAW ni. Benda ni berlaku sebelum zaman Nabi SAW. Maknanya orang di saat itu yang jadi para nabi apa semua ni, kalau betul-betul mereka tak jaga hati mereka nanti ni akan berasa lebih daripada manusia biasa, sehinggakan darjat mereka sampai kepada Tuhan. Pasal orang duk hormat. Pergi tak mana apa orang duk hormat? Nabi kot tuan-tuan. Bukan je manusia biasa. Tapi benda tu kalau tuan-tuan tengok sampai hari ni benda tu berlaku sebelum zaman Nabi Muhammad. Rupa-rupanya ada di kalangan umat Nabi Muhammad pun duk jadi macam tu. Orang buat main video kat kita macam-macam. Tuan-tuan perasan tak? Orang main video. Tok Wali mana tau, dengan tak pakai baju, buh kepiah apa sikit, duk kapir rokok suria di tangan. Kan ada kan? Main video main kat kita. Orang pun pakat duk main, duk salam, cium tangan lah apa, semua cium kepala bau dia apa. Lepas tu ambil ayak lagu duk touch kat dia pula. Kan? Lagu duk scan My Sejahtera pula ayak tu. Ada apa ni? Siapa dia? Dia ni tuan-tuan sekalian. Nampak tak? Semua pakat nak berjalan depan dia ni. Bukan berjalan berdiri, tak berjalan ni merangkak depan dia. Nak abang kata mulianya dia. Tuan-tuan, tu sampai ke tahap mana dah tu? Kita nak kata dia Tok Wali besar ke? Kita nak kata dia Tok Imam besar ke? Hatta Tok Imam sendiri pun kita tak pernah buat macam tu. Dan memang tak boleh buat macam tu. Sebab dia manusia. Sampai, tuan-tuan, tengok peribadi dia pun, kacau. Kan? Kita tak duduk dalam lorong tu, kita tak tahulah. Sebab kita duduk mengaji cakap macam ni. Ada jenis orang yang duduk dalam lorong tu, dia pun cukup ta'asub. Minta maaf sebutlah. Sebelum ni pun ada satu, dia kata wali mana, atau dia kata ni, dia ni keturunan wali. Dia pun panggil dia masuk dalam masjid, dia pun dengan pakai kain. Waktu dia duduk, tuan-tuan, angkat kaki ni, nampak habis, terloceh habis-habis dengan apa kepala lutut apa semua ni. Kan baju pun tak pakai, duk isap okok gudang garam ke apa kan. Duk isap. Hak lain pakat duk main ni, pakat duk tarik lagu tu, duk tarik aura dia ni. Tak tahulah jadi apa. Orang percaya, tuan-tuan sekalian. Tak sangka ribut mana mereka ambil kan. Mereka duduk tak tahu tu, mereka kata dia ni Tok Wali besar. Walaupun dia ni macam ni, tetapi dia keturunan Tok Wali. Pak dia duduk Tok Wali. Kira apa hak atas no? Kira dia tu. Allahu Akbar, tabarakallah. Nak jadi cerita pula tuan-tuan sekalian ni. Hak mana pi kat dia tu yang bawa ayak duk pi scan My Sejahtera lah. Duk pi scan dekat dia tu balik-balik. Minum ayak tu sihat. Tu lagi karut tu. Kacau. Yang ni agama abang ni. Walaupun hang ada ilmu, walaupun hang ada hikmah, tapi jangan sampai hang didewa-dewakan. Yang ni Tuhan tak bagi. Kalau Nabi pun Allah Ta'ala pesan macam tu, apatah lagi yang dikatakan manusia biasa. Walakin kunu rabbaniyin. Allah Ta'ala pesan kepada para Nabi. Hampa jangan kata suruh sembah hampa selain daripada Allah. Jangan kata macam tu. Tetapi kunu rabbaniyin. Dan tetapi kata ia, yakni kunu rabbaniyin, maknanya jadilah oleh kamu ulama yang beramal sekalian ilmu yang kami bagi dekat kamu. Apa maksud dia tuan-tuan sekalian? Bila Allah Ta'ala angkat hampa jadi Nabi, Tuhan bagi ke hampa ilmu, pengetahuan apa semua, jangan hampa duk rasa bangga dengan benda tu. Tapi hampa jadilah orang-orang yang beramal dengan apa yang Tuhan bagi kat kamu tu. Yang tu baru betul. Tuan-tuan, apa gunanya ilmu tinggi tapi tidak beramal? Tak guna juga.
Tak guna juga kita hak ilmu tak tinggi ni pun pasal kita tak mengaji, tak kena juga. Jangan kita duk kata cantik nasib baik aku tak pergi mengaji tinggi-tinggi. Kau tidak malam ni duk kena tabuh dengan ustaz lah malam ni. Pasal mengaji tinggi. Siapa suruh orang tak pergi mengaji tinggi yang duk pergi lari pasal apa? Kena juga kita pun. Maksud dia apa tuan-tuan? Dalam ayat ni Tuhan nak kata apa? Jadilah orang yang bersyukur dengan apa yang Tuhan kurniakan kepada kita, iaitulah dengan segala ilmu, hikmah dan sebagainya. Beramal dengan benda tu, itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita sekarang pun kena pandai menilai lah. Tuan-tuan pun dah mengaji lama, tuan-tuan pun dah mengaji merata apa semua, kena pandai menilai. Yang kata orang-orang alim ni pun tuan-tuan, pada kita nampak orang alim ni dia macam-macam. Kan? Ada orang alim yang kita nampak, dia ni alim, dia ilmu tinggi. Kan? Tapi kita pergi rumah dia, duk tengok, duk menjala pakai seluar pendek. Ya? Tuan alim apa lagu ni? Sungguhlah Tuan alim, memanglah dia pakai seluar pendek pun, tapi ilmu dia tak. Kalau macam tu menyalahi syariat Islam tuan-tuan, dia tak kira hang ilmu tinggi ke, hang ilmu sampai atas pokok taman, tak kira. Yang penting hang buat benda tu salah, tetap salah. Boleh faham tuan sekalian? Jadi kita buatlah penilaian lepas daripada ni. Jangan duk kira nampak bubuh kepiah putih apa semua, duk kira tok guru besar. Jangan, agama tak mau macam tu. Agama suruh kita fikir. Yang ni agama. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dan dengan barang yang ada mengajar kamu akan kitab, dan dengan barang yang ada kamu baca akan dia, maka faedahnya bahawa kamu amal akan dia. Itu yang paling penting. Maknanya kita, walaupun Allah Ta'ala tak bagi ilmu tinggi kat kita, tapi takat mana ilmu yang kita duk main mengaji ni kita dapat balik beramal. Yang tu aja. Malam ni tadi kita baca dengan kita buka mukaddimah kuliah kita dengan tak mau duk buat syirik. Balik rumah tuan-tuan, beramal yang tu aja. Beramal yang tu. Maksud dia apa? Lepas ni tak mau duk buat benda-benda syirik, tak mau dah. Tak mau dah duk ikat benang putih, benang kuning, benang merah dekat dengan apa nama, dekat dengan tiang seri rumah, tak mau dah. Pasal duk ikat macam tu, depa kata nanti hantu raya tak masuk. Tak mau, benda tu karut apa semua. Lagi duk ikat, lagi duk kena rasuk, duk kena rasuk ni apa semua ni. Tak mau, benda tu kita tak mau. Jangan duk percaya kepada amalan-amalan karut, jangan duk percaya kepada benda-benda yang boleh mensyirikkan Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal kita duk mengaji. Dengan amalan itulah kita beramal, tuan-tuan sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan tiada disuruh ia akan kamu bahawa kamu ambil malaikat dan segala nabi-nabi itu perbuatkan ketuhanan. Maknanya di sini jangan kita jadikan malaikat dan para nabi ini sebagai Tuhan. Tuan-tuan, sedang tak sedang lah kita pernah buat macam tu. Kan? Contoh ada kita bagi apa? Macam saya duk habaq dulu ni. Kan ada satu budak mana tu, belah baling pun pernah jadi budak tu, belah kampung saya Aluk Jangguih pun pernah jadi. Kan? Dia boleh duk berubat orang apa semua, kita mula. Kita kata tu Syekh Babu Salam turun main. Kita rebuh tu pula. Dia kata ni apa nama, ada malaikat mana sudah turun masuk dalam badan dia, dia duk boleh berubat orang apa semua. Kita pun saja duk pi hurai pula sikit. Sajalah tu pasal budak tu mungkinlah pak dia ada beramai apa-apa, kun Allah Taala nak muliakan depa, nak ubah hidup depa, pasal tu Tuhan buat malaikat turun dalam badan depa. Apa cerita kerja malaikat turun dalam badan? Malaikat pula jadi bomo pula. Dah, bukan macam tu. Dalam ayat ni Tuhan abang siap-siap. Tuhan kata wala ya'murakum an tattakhidul malaika wan nabiyyina arbaba. Arbaba tu maksud apa? Jangan hampa jadikan malaikat, jangan hampa jadikan para nabi ni sebagai Tuhan. Depa ni malaikat, depa ni nabi, depa ni juga suruhan Allah. Depa tak ada kelebihan apa melainkan Tuhan bagi kelebihan dekat depa. Maknanya kelebihan nak Tuhan bagi itu, siapa yang lebih? Allah Taala yang lebih. Depa tak ada apa-apa sebenarnya. Dia kata seperti ambil Yahudi dan Uzair dan Nasara, yakni Isa dan Sabiin, malaikat yang memperbuatkan akan Tuhan. Kita tak mau jadi serupa dengan puak-puak ni. Kita tak mau jadi macam mana Yahudi. Dia pergi ambil Nabi Uzair sebagai anak Allah. Dia kata Nabi Uzair tu anak Allah. Macam mana golongan Nasrani. Dia pergi ambil Isa sebagai anak Allah. Pasal Isa tu tidak dilahirkan dalam keadaan tidak ada bapa. Jadi siapa dia? Pak dia Allah Ta'ala. Walaupun mak dia tu Maryam, tapi pak dia tu Tuhan. Jangan kita duk percaya macam tu.
Dan juga golongan sabiin yang menjadikan malaikat itu sebagai Tuhan. Mereka anggap malaikat ni dewa-dewa, tuan-tuan sekalian. Sebelum nak pergi ke Tuhan tu, mereka melalui malaikat dulu. Mereka kata ni Tuhan yang Allah Ta'ala lantik mereka ni pun Tuhan juga. Malaikat ni, malaikat jaga bumi, malaikat jaga malaikat jaga tanah. Jadi bila mereka duk pergi tempat-tempat macam tu, mereka nanti duk minta izin, duk minta simpang daripada malaikat-malaikat macam tu. Tidakkah amalan tu kita duk buat orang Melayu ni? Kita nak turun ke laut apa semua, kita ni minta lah penjaga laut ni, anak cucu nak turun mai cari ikan kapi cari di laut. Contoh-contoh lagu tu lah. Kan? Tuan-tuan sekalian, kita pun nampak laut hak tadi duk bergelora, nampak dandan cantik. Elok lah tu, kata penunggu laut dah mengizinkan kita. Dia turun, bot pun karam, mati keras kata ya. Nampak tak? Kita nak naik pergi bukit, tuan-tuan sekalian, nak pergi bukit, apa semua orang duk pesan dah. Baru ni 3 orang tersesat di Gunung Kriang, tempat kita. Dalam komen tu pula ada pula, dalam komen tu, itulah hampa jangan duk seronok sangat duk pergi hiking tempat-tempat macam ni. Sepatutnya hampa kena minta izin dulu kepada penjaga bukit. Tuan-tuan, penjaga bukit. Sebenarnya penjaga bukit yang saya duk belah tu, saya duk nampak dia penjaga bukit tu beruk lah. Dia minta kat beruk, hang cuba beruk lah. Boleh faham tuan sekalian? Kata ustaz ni mulut lancang sangat ni, kata sungguh kita ada Allah Ta'ala duk pergi minta buat apa kepada yang kata penghuni bukit, penghuni ni apa semua duk minta apa, minta kepada Allah. Hang nak pitang mana pun, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Pasal bumi ni hak Tuhan, laut ni hak Tuhan, bukit gunung Kriang ke gunung apa semua hak Tuhan, minta kepada Allah. Boleh faham tak sekalian? Yang heran tu, masuklah rumah orang tak minta izin orang pun pakai masuk lagu tu ya. Ya Allah, tabarakallah. Jangan kita jadi macam tu. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Adakah menyuruh ia akan kamu dengan kufur kemudian daripada kamu Islam? Tak, bila hampa ni dah jadi orang Islam ni, janganlah hampa kufurkan Islam hampa dengan anasir-anasir yang macam ni. Tuan-tuan, mak ayah kita melahirkan kita ni daripada kecil ni, dia bubuh duk azan sebelah kanan dengan qomat sebelah kiri. Dia harap apa? Nak bagi anak dia ni jadi orang Islam hak elok sampailah ke mati. Dia nak macam tu. Tapi bila kita mula besar, mula duk kenal orang apa semua ni, mula duk kenal kawan-kawan, hak mana mula kawan duk ajak apa semua pengaruh dengan benda-benda tak elok, dah mula dah Islam kita dah mula dicemari dengan benda-benda yang tu. Tak mau macam tu. Sebab itulah agama abang-abang, agama kata ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Hampa ni Tuhan bagi jadi Islam, bagus dah. Lepas tu yang hampa duk pergi perosak Islam hampa dengan benda-benda kufur ni, pasal apa? Hampa duk pergi percaya kepada tangkai-mangkai, hampa duk pergi percaya kepada benda-benda pokok keras apa semua ni, hampa duk percaya kepada tok bomoh hak karut-marut. Hampa percaya buat apa? Hampa tu Islam. Islam tu dah betul dah. Islam dah sempurna dah. Boleh faham tuan sekalian? Allahu Akbar. Tuan-tuan ni Islam ni jaga elok. Ada orang yang tak dapat hidayah Islam, Allah rugi sangat-sangat. Saya 2-3 hari ni kira duk ceramah bab ni aja sebab Isra Mi'raj. Bila mai sentuh bab pak menakan Nabi. Kan pak menakan Nabi nama apa? Abu Talib. Betul tak? Abu Talib tuan-tuan sekalian, bila dia tak boleh nak sebut Islam, Nabi pi dekat telinga dia waktu dia lorak, Nabi kata, Ya ayya ammi, wahai pak cik, sebutlah la ilaha illallah. Kalimah ni hang akan pakai di sisi Allah Ta'ala ni. Lepas tu Abu Jahal mai kepada dia. Abu Jahal kata, at-targhabu ya Abu Talib, at-targhabu amillata Abdi Muttalib. Abu Jahal kata, ni Abu Talib, sudahlah, agama nenek moyang tu, ayah kita Abdul Muttalib, agama dia bawa mai kepada anak-anak dia ni, betul dah, elok dah ni, hantu saja ikut agama Muhammad. Sampai Nabi SAW bersedih pasal Abu Talib dia tidak Islam. Nabi galat sangat-sangat. Yang galat pasal apa tuan-tuan? Pasal Abu Talib ni siapa dia? Dia ni orang yang banyak tolong Nabi SAW. Bukan takat tolong menjaga Nabi daripada kecil sampai besar, malah dia menjadi orang kuat kepada penyebaran Islam, penyebaran dakwah Nabi. Nabi nak berdakwah tang mana pun, Abu Talib kata, "Pi Muhammad, aku ada di belakang hang." Tak ada siapa nak berani kacau, tak ada siapa nak berani sekat, tak ada siapa nak berani halang. Yang kata Nabi Muhammad duk cerita bab Islam ni, tak ada siapa berani kacau. Tapi bila tuan-tuan sekalian, bila pak menakan dia yang banyak duk tolong Islam, tiba-tiba tak masuk Islam, alamak dia galat sungguh. Macam kita tuan-tuan sekalian, kita berasa Allah sayang, tu perkataan sayang kita duk guna tu.
kata dia tu bagus dah. Ni surau ni, dia di antara orang yang duk bina surau ni. Dia duk naik, turun naik pejabat agama, sagi pi majlis agama, sagi pi untuk buat wakaf surau apa semua ni, bumbung apa semua, dia lah tolong cari duit. Tiba-tiba tak pernah duk main semayang di masjid. Di surau tak pernah duk main, tuan-tuan sekalian. Dia kira duk bocat surau ya, semayang tak pun. Bukan surau ni lah, tuan-tuan kata, macam kena kat dia tu. Bukan dia. Ada orang jenis macam ni. Bagus, tuan-tuan sekalian, bagus dengan habang bila kata ni malam ni surau nak buat kenduri apa semua, dia awal dia main. Orang tak ada nak basuh periuk lagi, dia masak ayam siap lah. Habis tu satgi dah orang habis makan apa semua, tak balik lagi, dia duduk tontam di dapur, tuan sekalian. Dia satgi duduk kemai lah apa semua ni, tapi semayang tak pun. Tiba-tiba tuan-tuan dia meninggal, ataupun dia tak meninggal pun, bila kita tengok dia, kita duduk berasa hati sayang ni. Aku tengok dia hak lain bagus dah. Dengan surau ni dia cukup baik, tapi tak pernah jejak kaki pijak kapek surau ni, tak pernah langsung kepala dia pergi letak atas kapek surau untuk nak semayang. Merasa sayang tak sayang, tuan-tuan? Sayang pula. Macam tu jadi pada Nabi SAW. Tak pun kita ada satu kawan yang bukan Islam, dia ni tahu semua tentang Islam ni. Bila masuk bulan Rejab apa semua, dia lagu duk pesan kat kita, dia kata, ni Haji, bulan Rejab itu bulan akan cerita Isra' Mi'raj. Kita kata hantu mana? Alah Haji, kita pun sudah kawan dengan orang Islam sudah lama, Haji, dia kata. Nanti masuk bulan Sya'ban, dia panggil Sya'ban. Kita pun, hantu Sya'ban. Tahulah, dia kata lepas Sya'ban segi Ramadan. Dia pula sebut betul. Dia kata, macam mana hang boleh tahu? Kita kata, Haji, kata saya ni pun kadang-kadang duduk di rumah apa semua ni, tak ada buat kerja apa, saya ada buka itu YouTube. Dia kata, duk tengok ada ustaz duk cerita apa semua ni, duk dengar macam lepas tu kita kata, mudah lah nak masuk Islam, main uluk main tangan hang, aku nak syahadah habis kan. Dia kata, sorry Haji, dia kata, saya belum dapat hidayah. Dia buh macam tu. Tuan nampak tak? Dia bubuh lagu tu. Saya belum dapat hidayah. Dia kata, Allahu Akbar. Kita pula duduk sembang dengan kawan-kawan, apabila tengok dia, tuan-tuan sekalian, apa perasaan kita? Kira tak lepas kita ni, kira duduk geleng kepala lagu tu ya. Tak lepas. Kita kata, pasal apa dia ni semua dia tahu. Sampai ada satu hari tu aku semayang, hari tu ni aku terlupa satu rakaat, dia duduk pesan kat aku, Haji, satu lagi kah? Dia pesan kat kita pula. Dia tengok kita semayang di belakang. Dia kata, bukan 4 rakaat ke Zuhur, Haji sudah semayang 3 rakaat. Ini bukan maghrib mah. Dia bawa lagu tu. Kita kata, hantu mana? Saya tahulah, saya belajar. Saya dulu sekolah apa semua, duk pi apa semua mengaji ni, belajar. Tapi tuan-tuan tak masuk Islam. Allah, kita berasa galat tak orang jenis ni, tuan? Galat, tuan-tuan sekalian, ya Allah. Macam ni juga Nabi SAW. Dia berasa galat sangat bila pak menakan dia tak boleh nak masuk Islam. Pasal pak menakan dia dengan Islam ni, orang Guam kata apa? Very close, orang Guam kata. Kan? Maknanya rapat sungguh-sungguh. Baik, dia kata apa di sini? Tiada sayugianya ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak mau. Tuhan tak mau jenis-jenis macam ni. Hak jenis ni, tuan-tuan sekalian, yang ni bukan kerja orang Islam. Orang Islam, kalau Islam dia amalkan betul-betul. Kalau dah masuk Islam, lepas tu hang nak campur aduk dengan benda kufur apa semua ni, tak mau macam tu. Kan orang kata ni bila nak mengamalkan Islam, dia kata sudahlah, dia kata 50-50 lah, hak dunia pun kena ambil juga, hak Islam pun kena ambil juga. Kita balance lah antara dunia dengan Islam, tak boleh. Macam mana kata apa? Nabil Ahmad. Tuan-tuan kenal Nabil Ahmad? Pelakon dulu ni. Pelakon apa? Raja Lawak khabar dia kah? Dia dah masuk tabligh, tuan-tuan sekalian. Lepas tu dia buatlah satu TikTok. Saya pun nak tengok jugalah TikTok ni. Tengok dia kata apa? Dia kata ni, dia pesan kat kita semua. Dia kata kita kena dahulukan akhirat. Dia kata tidak ada istilah 50-50. Tidak ada istilah seimbang di antara dunia dengan akhirat. Tak ada istilah macam tu. Kita semayang, dia kata satu waktu kita semayang 5 minit, dia kata. Kali dengan 5 baru 25 minit. Sedangkan Tuhan bagi kat kita 24 jam, dia kata. Kalau tolak 25 minit, 23 jam, berapa minit tu, dia kata. Yang tu dengan dunia saja. Kita nak seimbang apa lagi dengan akhirat, dia kata. Maknanya akhirat ni kita tak tepi. Dia ceramah lagu tu pula. Tuan nampak tak? Saya boleh lepas ni, saya mungkin tak main kot, panggil dia main ceramah kat tuan-tuan pula. Kan? Baru tuan-tuan faham sikit. Allahu Rabbi. Bila dapat hidayah, dia rasa yang kata nikmat Islam tu dia rasa. Allahu Akbar. Dan macam mana sahabat kita ni, ada 3 orang yang duk jadi di Perlis baru ni. Tentu ambil dah kisah cerita tentang tu. Kan? Ada budak yang mana pak dia tu mualaf.
mengislamkan anak dia 3 orang, tuan-tuan sekalian. Lepas tu pak dia kena tangkap, ada dadah apa semua sikit, jadi mak dia ni duk berebut tarik balik. Jadi mahkamah memutuskan kena ikut mak dia. Saya jumpa ada satu kawan baru ni pergi Kenuri, dia belah apa nama Kubur Panjang, jumpa kawan tu pula jadi SB, dia tu pula duk jaga kawasan Perlis tu, dan dia antara saksi kepada peristiwa tu berlaku. Dia kata, ustaz, dia kata yang kata kak dia ni hak umur 14 tahun, dia kata ni hak sulung umur 14 tahun ni, Allahu Akbar. Dia kata kami tengok waktu dia berdebat dengan mak dia tu pasal tak mau keluar daripada agama Islam ni, kami tengok ni air mata turun deras, kata kami ni kata polis ni, walaupun muka ni nampak ganas, tengok air mata turun deras, tapi kami tak boleh nak kacau apa, sebab benda tu dalam proses apa nama siasatan, kami tak boleh nak kacau. Ni dia habang kat mak dia ni, dia habang kata Islam ni betul, dia kata agama hak lain tak betul, dia petik dengan sejarah apa semua. Memang budak ni duk mengaji benda-benda tu. Rupanya bila cek balik, tuan-tuan sekalian, dia masuk mak tafiz apa dekat Tok Bedu tu, Al-Islah ke apa ke, dia dengan adik dia tu. Tuan-tuan nampak ni, Allahu Akbar, dia mempertahankan Islam, dia seronok dengan pakai kain kelumbung apa semua ni, dia seronok dengan Islam ni. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, dia nak kena buang semua Islam tu, nak kena ikut agama mak dia ni. Ya Allah, kita hari ni anak kita umur 14 pun tuan-tuan duk nganga mayang apa pun tak tahu lagi. Nak bertahan Islam lagu tu kah? Dia kata, ni hang nak jadi orang kapiang kah? Dia kata kapiang tu apa ya? Dia tanya kita pula lah kapiang tu apa? Allahu Rabbi. Tuan-tuan, rajin-rajinlah kita cari sikit maklumat, dia akan main, dia rasa syok benda tu. Allah, dia rasa apa? Dia rasa berharganya Islam ada kat kita lah ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiy lama ataitukum min kitab wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna." Dan dia kata apa di sini? Dia kata sebutkanlah olehmu wahai Muhammad ketika mengambil Allah Subhanahu wa taala akan mitsaq. Mitsaq tu bahasa Arab, makna dia iaitulah janji. Mitsaq yakni janji. Tuan-tuan tulis tuan-tuan. Janji segala nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala manakala aku bawa datang akan kamu daripada kitab dan hikmah, yakni faham tentang syariat, kemudian daripada itu datang akan kamu oleh rasulku yang membenarkan bagi kitab yang serta kamu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Muhammad itu benar. Ni Allah Taala disebut kepada semua para nabi. Tuhan kata apa? Tuhan kata, wahai para nabi, hampa ikat janji dengan aku ni. Janji apa? Iaitulah aku bagi kepada hampa kitab, aku bagi hampa jadi nabi, aku bagi kepada hampa faham tentang agama, lepas tu aku akan buat mai penghujung daripada segala nabi, penutup segala nabi, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kehadiran dia itu adalah sungguh. Sungguh ni makna dia benar kehadiran Muhammad tu. Maka hendaklah kamu beriman dengannya dan hendaklah kamu tolong akan dia. Tuan-tuan, cerita bab Nabi SAW kalau mengikut ayat Quran ni, maksud dia apa? Mula daripada Nabi Adam. Nabi Adam pun tahu kata akan ada pengakhir hujung zaman ni ataupun penutup segala nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim pun tahu akan ada Nabi Muhammad. Nabi Nuh pun tahu, Nabi Ismail pun tahu, Nabi Isa pun tahu. Sebab benda ni tuan-tuan, Tuhan pesan dekat mereka ketika mana mereka mengikat janji nak menjadi Nabi. Tuhan pesan dah, aku angkat hampa jadi Nabi apa semua, cuma aku nak abang kat hampa. Habang apa? Bila aku jadi hampa kan Nabi, aku jadi hampa ni Nabi, nanti akan mai pula Nabi yang terakhir, iaitulah Nabi SAW. Waktu tu hampa kena beriman dan juga tolong dia. Tolong macam mana? Sampaikan benar-benar kepada umat kamu akan hadir di akhir zaman, iaitulah penutup segala Nabi SAW, Nabi Muhammad. Yang ni lah tuan-tuan antara hikmah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika mana kita tengok Nabi SAW daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kan kita baca ayat tu kan? Sampai di Masjidil Aqsa tu Nabi semayang bersama dengan para Nabi yang lain. Bila Nabi semayang, tuan-tuan sekalian, Nabi duduk tunggu ni, siapa nak jadi imam? Siapa nak jadi imam? Tiba-tiba Jibril dia pegang tangan Nabi, dia heret pergi jadi imam. Nampak tak?
Apa hikmah dia tuan-tuan? Hikmah dia nak abang apa? Segala, kalau dah kata Nabi Muhammad dah mai, segala ajaran, segala syariat yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang dulu, semua dah tak terpakai dah. Yang terpakai adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Tak ada istilah agama milah Ibrahim ke, tak ada istilah agama Nabi Isa tak habis lagi ke, tak ada istilah agama Nabi Nuh, tak ada. Hatta Nabi Isa AS sendiri pun ketika mana dia diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit dan dia akan diturunkan oleh Allah Ta'ala akhir zaman nanti, dia juga akan mengikut syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tak sekalian? Dalam duk faham pun tuan-tuan, ada juga orang pergi turun agama milah Ibrahim, kan dulu ada dulu. Mana jadi dekat Pahang ke apa ke? Agama milah Ibrahim, mereka bawa main satu agama. Mereka kata tak, Nabi Ibrahim dulu ketika mana dia dimatikan oleh Allah Ta'ala, dia tak sempat nak perhabis agama dia ni. Jadi kami ni dapat dalam mimpi apa semua, kami tolong perhabis bang. Tolong perhabis agama Nabi Ibrahim. Kita nampak lah, kita pula duduk dengar-dengar, nampak syok juga agama ni, kita pergi try pula, try jahanam kita. Itu yang demai macam-macam Tuhan Harun lah apa, Cikgu Kahar jadi Rasul lah apa, bagi dia main macam tu. Nasib baik dia tak sebab main ke guak Tuan Syed ni. Kalau tidak, pakat jadi milah Ibrahim habis semua. Kan, saya main buka kitab tarikh tafsir Nurul Ihsan ni, tak ada siapa nak mengaji. Dia kata tak ada ustaz, kami tengok pakai dah tafsir Nurul Ihsan, kami nak pakai tafsir Nurul apa. Dia kata Ibrahim punya tafsir. Mampu saya. Boleh tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala, firman Allah Subhanahu wa taala, aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Adakah ikrar kamu? Tuhan bila dah Tuhan angkat depa menjadi nabi, Tuhan tanya depa, adakah ikrar kamu? Ikrar ni makna dia, adakah hampa ni mengaku? Tuhan kata macam tu. Adakah mengaku hampa ni wahai para nabi, dan hampa ni ambil kamu atas yang demikian itu sebagai perjanjian dengan aku? Ni hampa mengaku dah apa yang aku habaq kat hampa? Kata hampa akan mengaku, kata Nabi Muhammad itu adalah nabi kepada seluruh para anbiya, dia rasul kepada seluruh para rasul, dia tu adalah nabi akhir zaman. Hampa mengaku tak mengaku? Hampa berjanji tak dengan aku untuk hampa nak terus tolong dia, hampa nak terus beriman kepada dia? Tuhan tanya kepada para nabi. Qalu, maka jawab semua para nabi, jawab mereka itu, aqrarna. Dia kata apa? Telah mengaku, ikrar kami. Ya, kami mengaku ya Allah. Maknanya apa? Kami percaya apa yang telah dibawa olehmu ya Allah. Qala, firman Allah Subhanahu wa taala, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maka naik saksi oleh kamu atasnya. Maknanya Tuhan kata apa? Tuhan kata wahai para nabi, hampa bersaksi ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku serta kamu daripada jumlah orang yang jadi saksi atas berdirinya kamu dan juga ikutan kamu. Maknanya apa? Tuhan kata apa? Kalau hampa naik saksi, hampa akan menyebelahi pihak aku. Kerana aku juga bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi, dia diutuskan oleh aku, dan kalau hampa beriman kepada dia, maknanya hampa juga beriman kepada aku. Yang ni yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, faman tawalla ba'da dzalik faulaika humul fasiqun. Maka barang siapa yang berpaling kemudian daripada yang demikian itu, kalau siapa-siapa yang tak mau, bila hampa dengar macam ni, hampa berpaling tak ada. Hampa dengar macam ni, hampa tak suka. Hampa dengar macam ni, hampa tak percaya. Hampa ada rasa iri hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian itulah dia kata apa? Maka bermula sekalian mereka itu. Mereka itulah orang-orang yang fasik sekaliannya. Itulah orang-orang yang fasik. Fasik ni apa tuan-tuan sekalian? Jahat. Hang dah tahu cerita benar, tiba-tiba hang tak mau nak membenarkan cerita tu. Hang orang jahat. Macam mana jadi kepada Abu Jahal? Kan, tuan-tuan kenal Abu Jahal? Abu Jahal ni nama sebenarnya adalah Umar ibnu Hisham. Dan dia ni tuan-tuan sekalian, dia cukup tak puas hati kepada Nabi SAW. Dia cukup tak puas hati. Sehingga kan dia digelar oleh Nabi sebagai Abu Jahal. Walaupun pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang besar Quraisy waktu tu, Datuk, Datin, Tan Sri, apa semua orang Quraisy ni pekat mengangkat dia dan juga menggelar dia sebagai Abul Hakam. Abul Hakam ni makna dia bapa cerdik. Hakam ni makna dia cerdik. Bukan hakam. Hakam ni makna dia tamak alubah. Kan? Hakam ni makna dia cerdik.
Pasal apa cerdik tuan-tuan? Pasal dia umur belasan tahun dia telah dilantik menjadi ahli parlimen Darun Nadwah waktu tu. Umur belasan tahun. Jadi wakil rakyat dah. Kita wakil rakyat umur belasan tahun, mai kampung kuat tuan saya kena sepak bala. Nampak tak sekalian? Kata budak kanyak ni duk jadi calon hampa apa semua ni, gambar dia tu lalah dia bubuh misai di gambar dia. Pasal budak-budak sangat. Nampak tak? Tapi dia cerdik. Sebab tu dia diangkat menjadi ahli parlimen Darun Nadwah. Darun Nadwah, syarat nak jadi ahli dia tu mestilah umur 40 ke atas. Tapi dia ni umur belasan tahun dah boleh masuk dalam tu dah. Sebab dengan cakap dia tu yang orang percaya, dengan bahasa dia yang indah, dengan apa nama dalil-dalil yang dia bagi tu nampak kemas, menyebabkan orang tua-tua ahli parlimen waktu tu percaya dengan Abu Jahal ni. Depa percaya dekat dia. Dia satu pemimpin muda yang hebat. Tapi dia tak puas hati kepada Nabi SAW. Walaupun dia tahu Nabi tu siapa. Sebab cerita ada tuan-tuan kalau kita semak dalam tafsir Ibn Katsir pun ada. Dia ni terlampau dia nak cari kejahatan Nabi, kesilapan Nabi ni sampai 3 malam berturut-turut dia pergi mengendap rumah Nabi, duk baca Quran. Dia pergi malam pertama tuan-tuan sekalian, dia duk pergi duk mak tengok malam pertama, tiba-tiba dia dengar Nabi baca Quran. Dengar tu dada dia jadi berkocak. Ni dia duk pergi mengendap Nabi ni, dada duk jadi berkocak. Dia nak pergi tengok lah kok Nabi duk buat apa dalam tu ke apa, duk perasap apa ke apa kan. Pasal orang duk kata macam-macam kat Nabi ni, tak nampak depan mata dia. Tapi dia nak membuktikan kata Nabi ni memang jahat. Macam tu. Bila dia pipi, dia dengar Nabi duk baca Quran. Bila dengar Nabi baca Quran, Quran tu meresap dalam dada dia ni. Dia duk dengar sampailah dia kata ni bukan dia kata ni. Dia kata Muhammad ni tak seperti mana orang gambarkan dan tak sewajarnya aku memusuhi Muhammad ni Abu Jahal. Dia gaya-gaya nak balik, tuan-tuan terserempak dengan 2 orang kawan dia, iaitulah Abu Sufyan dan juga Al-Akhnas. Depa 3 orang ni pun tuan-tuan sekalian duk pergi mengendap juga tapi tak abang. Kau ni duk mengendap tanpa penjuru tu, dia mengendap tu tapi tak nampak waktu dia mengendap tu. Bila balik-balik terserempak, hampa pergi mana? Lepas tu bakal duk mengaku kita sebenarnya pergi rumah Muhammad saja nak pergi mengendam, apa jadi kat dia? Dia kata kita sama karut macam kita ni. Tak bah, dia kata lah ni malah esok jangan duk pergi lah. Kalau kita duk gagah pergi lagi maknanya betul Muhammad tu. Tapi tuan-tuan dalam duk balik tu 3 orang duk abang kata tak pergi rumah Nabi Muhammad. Pergi juga malam kedua tu. Tapi duk pergi tak abang kat 3 takut duk serempak. Sebelum nak pergi tu cangak kepala, takut lagi berjumpa Abu Sufyan, berjumpa Akhnas apa semua. Jadi ambil lah pot masing-masing. 3 pergi. Balik terserempak juga. Dia kata karut kita 3 orang ni. Tak apa, malam keempat kita jangan duk pergi. Kan? Malam ketiga jangan duk pergi. Malam ketiga pergi juga. Pasal apa? Pasal mereka tertarik. Bila mereka dengar sudah Nabi Muhammad duk baca Quran ni, duk malam tak lena apa semua, lain-lain kali pakai baju, keluar rumah pergi mengendap pula sambil duk dengar Quran. Zaman tu lah. Habis tu tuan-tuan, Akhnas dia pergi tanya Abu Jahal. Dia kata Abu Jahal, kita 3 orang karut dah kita ni. Lah ni aku nak tanya, sebetul-betulnya Muhammad ni pemohong ke tak? Dia bertanya lagu tu kat Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal tuan-tuan sekalian? Abu Jahal kata, sepanjang aku kenal Muhammad ni, dia tak pernah bohong. Abu Jahal mengiktiraf Nabi Muhammad. Lepas tu Abu Sufyan kata, bukan dia pemohong kah? Wallahi, Abu Jahal kata, wallahi, demi Allah, hang jangan duk cakap kata Muhammad tu pemohong. Dia tak pernah bohong. Nak bergaduh dah bapak ni. Tak nampak dah? Nak bergaduh dah. Lepas tu dia berkata, yang Abu Jahal, yang hang tak puas hati sangat kepada Muhammad ni pasal apa? Dia kata Muhammad ni Bani Hashim, aku ni Bani Makhzum, dia kata. Kami ni 2 orang kelompok ni, 2 orang puak ni, 2 puak ni, kami ni selalunya kami duk bersaing di Mekah. Bersaing dalam bidang apa ni, kalaulah orang duk mai buat haji apa semua ni, kami nanti akan jaga orang-orang haji ni. Kebetulan aku ni keturunan Makhzum ni, kami pun jaga orang haji, bagi makan kat depa, bagi minum kat depa, sat duk support depa dengan air Zam-Zam apa semua ni. Bani Hashim pun sama. Jadi kami duk bersaing dalam perniagaan, dalam ekonomi, dalam jawatan apa semua, kami duk bersaing. Aku ada kumpulan aku, dia pun ada kumpulan dia yang kata keturunan Bani Hashim ni. Tapi masalah dia, bila dah Bani Hashim ni tiba-tiba depa duk megah pula kata di kalangan kami ni ada seorang nabi iaitu Muhammad. Tang tu yang kami kalah pasal kami tak ada nabi. Tu dia pasal tu. Abu Jahal kata aku nak jadi nabi tak boleh, depa tak percaya kat aku.
Tuan-tuan, pasal Nabi ni timbul celah-celah tu lah. Muhammad timbul celah-celah tu. Menyebabkan Abu Jahal dia tak puas hati kepada Nabi. Kerana mengganggu segala persaingan di antara Bani Hashim dengan Bani Makhzum. Boleh faham tuan sekalian? Dia nak bagi kita faham mudah lah. Mudah saja mudah. Kita ada jaga satu surau ataupun satu masjid. Bukan di Guang Tuan Syed lah. No. Di Guang Tuan Tak Ada Syed. No. Kan kita keturunan kita ni, habak kata surau ni keturunan Tok Ayah Din. Contoh lagu tu lah. Tok Ayah Din. Lepas tu ada pula kira anak-anak kita dengan Tok Wan kita semua mengaji tinggi apa semua ni. Kira balik-balik main duk periduk surau. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian jiran sebelah dia pun sama juga, keturunan dia pun duk mengaji tinggi apa semua ni, cuma tak main periduk surau ya. Bila sampai ke tahap kita, hak bawah kita dah tak ada siapa dah. Tak ada dah anak kita, waris kita tak ada nak boleh periduk surau ni. Hak jiran sebelah ni dia ada anak seorang. Kita nak tolak anak dia pun kita tak boleh lah. Keturunan aku sepatutnya nak kena hidup surau ni. Kawan tu pun antang anak dia main ke surau, duk suar kepala saat pergi jadi imam apa semua. Kita berasa langsung lah sebab kita pemilik kepada surau ni. Dia mula duk rasa dengki dah. Nampak tuan sekalian? Bila kau ni duk naik imam sekali, dia pun belakang-belakang nanti dia main. Kalau main-main pun dia balik awal. Kalau orang kata bila majlis tahlil apa semua, bagilah tu orang mana boleh. Kita pun merasa lah pasal keturunan kita pun orang hebat-hebat, tapi pasal apa bagi kat dia? Pasal tu je tuan-tuan yang jadi Abu Jahal ni. Boleh faham tak? Pasal tu je, pasal tak puas hati, tang tu aja. Allahu Akbar. Lepas tu anak menakan Abu Jahal yang bernama Masur ibnu Makhramah. Dia pergi tanya pak menakan dia, iaitu Abu Jahal. Dia kata ni pak menakan. Dia kata pakcik, sebetul-betulnya Muhammad ni betul ke tak betul? Dia tanya. Abu Jahal kata apa? Yang aku tahu Muhammad ni Al-Amin. Dia daripada kecil sampai ke besar, dia tak pernah berbohong dan dia adalah orang yang betul. Jadi pasal apa yang pak menakan ni? Pasal apa yang pakcik ni duk marah sangat dekat dia sampai nak bunuh dia apa semua? Pasal apa? Abu Jahal kata apa? Pasal keturunan dia telah membolot semua jawatan yang ada di Mekah, menyebabkan keturunan aku Bani Makhzum tak ada jawatan apa. Pasal tu aku tak puas hati kepada dia. Tuan-tuan nampak tak? Rupa-rupanya tuan-tuan, pasal harta benda ni dia boleh bergaduh. Walaupun orang hak kita marah, orang hak kita nak bunuh tu tuan-tuan sekalian, orang yang tak bersalah, dia pun tak terlibat pun, tapi oleh kerana hang ada adik-beradik dengan depa ni, hang pun menjadi orang yang bersalah. Yang kata Abu Jahal ni. Baik, kalau kita nak cerita lebih tentang dia, tunggu Isra Mi'raj tahun depan. Kan, tahun ni jangan, tekat tu sudah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un." Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Kita berhenti dekat tu. Kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita insya-Allah. Tuan-tuan tanda di afa ghaira dinillah. Tuan-tuan tanda dekat situ. Kita dan lagi tak bulan depan kan masuk puasa dah. Dan lagi satu lagi dan lagi satu lagi kuliah kita, lepas tu kita masuk puasa. Insya-Allah lepas ni kita akan tengok dalam surah Ali Imran ni ayat yang ke-83, 84, 85 dan seterusnya. Kemudian dia akan mencerita pula kisah Yahudi jadi kafir. Yang kata macam mana Yahudi? Tuan-tuan, Yahudi, Nasrani apa semua ni, semua agama main daripada Allah Ta'ala. Pak bulan puasa. Oh, jadi kita tak dan tak dan tuan-tuan. Bila tak dan maknanya lepas raya 6 baru kita puasa. Baru kita berita kuliah. Boleh nah? Lepas raya 6 tu belum tentu lagi. Sebab apa? Sebab saya pun nak baca kitab, tuan-tuan pun kira nak puasa tak habis lagi. Habis puasa dia nak masuk korban pula. Lah kali lepas korban aku tu. Tak lepas korban, tahun depan kita mula. Okey nah. Tuan-tuan, dia akan main pula kisah tentang Yahudi jadi kafir. Agama Yahudi, Nasrani apa semua ni. Kalau ikut betul-betul tuan-tuan sekalian, cerita dia dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil apa semua cerita betul, tetapi dimanipulitkan, ditokok tambah oleh golongan-golongan ahlul kitab ni dalam kitab tu. Kan? Jadi disebabkan yang tu lah hari ni tuan-tuan depa tak percaya langsung kepada, bukan dekat kitab depa tak percaya, kepada Quran tambah-tambah lagi depa tak percaya. Baru ni saja cerita habis sikit sebelum kita nak tutup ni. Saya ceramah kepada ILKKM. Kan?
Institut Latihan Kejururawatan apa tau, dekat Kepala Batas tau. Kan? Anak dara ni ada lebih kurang 160 orang. Kan? Anak terona ada 18 orang. Yang nak jadi nurse apa semua ni, nak jadi nurse apa semua. Tapi buat secara Google Meet. Ceramah lebat Isra' Mi'raj ni. Habis-habis tu ada satu soalan dia bertanya, ustaz nak tanya ustaz duk cerita bab borak apa semua ni. Apa beza dia borak dengan orang barat duk percaya tentang unicorn ni? Tentang unicorn. Kan? Tanya budak-budak dia tahulah unicorn ni apa? Satu kuda tu. Satu kuda yang ada sayang pula. Lepas tu lagu duk ada tanduk tu. Depa percaya yang tu. Yang kita ni percaya borak. Tidakkah kita ni sama kepercayaan kita dengan depa? Soalan depa pun pening juga kita nak jawab. Tahu unicorn ni apa? Kalau tak tahu, nanti pi dekat belakang kapung tu tempat orang duk jual mainan tu, pi tanya, unicorn ada, nanti dia tunjuk. Kuda tu, buah bateri tu, dia duk panggil kat kita Tok Wan, kuda tu lah. Kan? Jadi kita pun jawab kita kata kepercayaan. Saya kata kat depa lah, sebenarnya Allah Ta'ala buat main agama ni satu aja. Tuhan buat main agama ni daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi SAW yang kata agama Hanifah, yang kata agama Hanif ni main daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad. Semua sama, semua bertuhankan Allah. Cuma bila main kepada ahlul kitab, orang yang membawa kitab, para ulama depa ni, para alim depa ni, bila depa duk hurai kitab, depa duk tambah ayat dalam kitab tu. Orang pula duk dengar, dia mula lari dah. Kita alhamdulillah tuan-tuan, Quran kita ni Allah Ta'ala pelihara. Pelihara macam mana? Dengan Tuhan jadikan ni maha tahfiz apa semua ni. Jadi ada budak-budak yang duk mengapai Quran tu. Kalau saya baca macam kita baca bulan lepas, kita baca tentang ayat yang dikarang oleh Musailamah Al-Kazzab. Kan kita baca tentang tu Musailamah cerita tentang gajah, cerita tentang katak apa semua tu. Kalau tak ada budak-budak duk mengapai Quran apa semua ni tuan-tuan, saya duk baca lagu tu, saya kata ni ayat Quran. Sahabat kat tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tahu ke ada ayat Quran ke tak? Dengar macam betul kan ayat Quran al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil, dengar macam betul ayat Quran ni, memang guna ayat Quran tu. Tapi bukan dia gajah apa tu, gajah tu adalah badan besar, lepas tu ada seram, cerita apa tentang gajah macam tu. Tuan nampak tak? Allahu Akbar. Sebab ada ni tahfiz apa semua, depa dengar ni bukan ayat Quran, 30 juzuk kami duk mengapai apa semua, tak ada pun ayat ni, maknanya ayat ni palsu. Sebab tu Tuhan kata apa? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahafizun. Tuhan kata apa? Aku buat turun Quran bagi ke hangpa, aku akan pelihara Quran tu. Tuhan kata. Dengan apa? Dengan ni budak-budak tahfiz duk mengapai ni. Sebab tu kita muliakan depa, pasal depa di antara salah satu cabang untuk nak menghalangnya serangan-serangan memalsukan ayat-ayat Quran. Tapi kita tengok macam Injil, kita tengok macam mana Taurat, kita tengok macam mana Zabur, kita tengok macam mana Suhuf Ibrahim, semua sudah tuan-tuan sudah dimanipulate, semua sudah dah dipalsukan. Bila main kepada ayat-ayat yang nak bagi jahanam, pokok yang haduk kata ulama apa semua duk mengajar ni, depa nanti tutup ayat tu, depa tak baca ayat tu. Kalau depa baca pun, depa hurai bagi kena kat depa. Tak nampak dah? Disebab itulah memang ada cerita tentang borak. Pasal borak ni adalah binatang tunggangan nabi-nabi dulu. Jadi adalah mungkin sikit keratan daripada depa cerita tentang borak tu, tapi dihurai depa habaq borak tu pula ada tanduk apa sikit lebih kurang. Depa kata sama tak? Saya kata tak sama, pasal versi depa itu sudah dipalsukan. Manakala borak cerita kita ni hadis nabi yang tulen dan benda ni adalah sahih. Tiabak macam tu. Depa buat lagu duk angguk tu clear. Maknanya fahamlah. Boleh faham tak sekalian? Itu saja selingan sikit kat kita, suruh kita mengaji insya-Allah. Baik, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.